فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam surau ni. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'Alal 'Abdi li Maula, karangan Al-Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi bulan lepas saya tak mai, ada sikit kemalangan berlaku. Itu kira saya memang tak ingat lah, lama. Berhenti kat mana? Nazim Mughalladhah. Najis Mughalladhah, pasal pada menyatakan cara bersih najis tu kan? Betul ya? Najis Mughalladhah. Betul. Baik. Faslun. Qala musannif rahimahullahu taala faslun. Wal mughalladhatu tathuru bi sam'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Wal mukhaffafatu tathuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Wal mutawassitatu yanqasimu ila qismaini, 'ainiyatin wa hukmiyatin. Al-'ainiyatu hiya allati laha lawnun wa rihun wa ta'mun, fala budda min izalati lawniha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu hiya allati la lawna wa la riha wa la ta'ma laha, yakfika jaryul ma'i 'alayha. Maksud dia fasal. Dan bermula najis yang mughalladhah, yang najis yang berat itu, dia dibersihkan ataupun dia bersih dengan 7 kali basuhan selepas menghilangkan ainnya, ini ain najis tersebut, dan salah satu basuhan tersebut dengan tanah. Selepas kita dah bincang tentang pembahagian najis terbahagi pada 3, iaitu najis mughalladhah, lepas tu najis mukhaffafah, lepas tu najis mutawassitah. Mughalladhah maksudnya najis yang diberatkan. Maksudnya najis ni hukum dia berat dalam cara untuk membersihkannya. Iaitu najis babi dan anjing. Maksudnya babi dan anjing tu dua-dua tu sendiri adalah najis. Bukan bila kata najis babi anjing tu maksudnya tahi dia saja, tak, air kencing dia saja. Seluruh diri dia tu adalah najis dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi seperti mana tersebutkan, najis ni pula yang benda yang kotor. Agama kita, agama Islam suruh kita bersihkan diri, bersihkan badan kita, bersihkan pakaian kita, bersihkan segala-galanya diri kita ni daripada kekotoran. Najis sama ada kekotoran tersebut bersifat fizikal, benda yang boleh nampak, ataupun sifat maknawi, kekotoran hati contohnya, kekotoran akidah. Yang penting ni Islam memang suruh kita sentiasa menjaga kesucian diri, kesucian daripada aspek yang pelbagai. Daripada kotor badan, kita kena bersihkan dia kita, pakaian kita. Kotor akhlak, hati kotor orang kata kan, penuh dengan perasaan dengki, hasad, benci, kena bersihkan. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang kotor pada pandangan neraca syariat, seperti penzinaan dan juga perkara-perkara yang keji. Semua tu syariat melihat dia kotor dan kita kena jauhi benda-benda kotor. Begitulah juga kekotoran fizikal iaitu najis. Tak boleh saja biarkan badan kita kotor. Walaupun satu tempat macam zaman Nabi SAW dulu, kalau ikutkan mereka, ayak bukan senang nak cari, bukan senang nak dapat. Ada ayak tapi nak kena pergi jauh kat telaga, nak kena pump apa kan, ambil pakai timba bawa balik rumah, keperluan kita. Tak tahulah ayak berat, nak bawa 2 bali 2 tangan pun, jalan jauh-jauh, lepas nak tercabut bahu kita kan bawa. Jadi
Walaupun dalam keadaan yang ayak susah nak ada pada satu tempat ataupun satu zaman macam zaman Nabi SAW, tapi tetap syariat suruh kita bersihkan diri sekiranya berlaku kekotoran seperti najis. Tetap kita kena mandi kalau berlakunya junub, janabah. Dan kalau sekiranya tak berlaku apa-apa sekalipun, Nabi kata kena kurang-kurangnya seminggu sekali itu mandi untuk solat Jumaat. Nabi kata ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtadim. Mandi Jumaat tu wajib, di sini maksud dia benda yang sangatlah dituntut. Nampak, sangat dituntut bagi orang yang dah baligh. Maksudnya kita nak kena pergi solat Jumaat, sekurang-kurangnya mandilah. Kalau seminggu tu tak mandi sebab ayak payah, hari Jumaat tu mandi. Sebab kita nak berhimpun ramai-ramai kat masjid kan. Berlaku pada zaman Nabi SAW, setengah sahabat kerja ladang buat kurma. Pakaian mereka pula zaman dulu pakaian kain bulu kambing, suf. Tebal, kain dia tebal. Jadi macam ni lebih kurang. Jadi bila pakai tu dengan peluh-peluh buat kerja apa semua, keluar bau yang tak menyenangkan. Jadi masuk masjid, bau tu tak menyenangkan. Nabi kata halla taghtasiluna li hadzal yaum. Tak nak ke mandi sekurang-kurangnya untuk hari ini, hari Jumaat ni. Walaupun tahu susah nak dapatkan ayak, tapi nak kata Islam jaga sangat kebersihan kesucian ni. Itu roh Islam. Sebab tu fitrah yang baik. Kalau kita tengok, kalau agama tu ajak benda yang agama yang sesat, agama yang bukan Islam, dia akan ajak terbalik. Tengok, nak jadi dewa jangan mandi setahun. Betul tak? Betul. Lepas tu bukan tak bagi mandi, bawa badan dengan tik lembu contohnya kan, lagi tinggi makam dia. Tapi sebenarnya yang suruh kita kotak-kotak ni siapa dia? Syaitan. Syaitan dia nak suruh kita kotak-kotak supaya langgar fitrah, bertentangan dengan fitrah. Nampak no? Macam-macam kadang tu. Lagi sesat tu lagi macam-macam benda kotak kan. Baik. Jadi bila mana kita diperintahkan untuk jangan sengaja mengotorkan diri, jangan pula kita sengaja pegang najis kalau tak ada kena-mengena, tak ada pasal-pasal. Jadi hukum ni haram. Hukum kita saja mengotorkan diri kita pegang najis ni tanpa ada keuzuran haram. Melainlah kita memang ada hajat, ada keterpaksaan. Kita kerja jaga kambing contoh kat ladang, nak kena bersihkan tai kambing semua, nak tak nak kena kaut ke. Ini cerita lain, ni terpaksa. Nampak no? Ataupun kita memang jenis buat baju organik, tu kerja kita. Tapi lepas dah selesai kerja ni basuh bersih-bersih, jangan saja biar seronok rasa macam beromah yang tu. Tak boleh, haram hukumnya. Jadi sebab itulah sengaja memegang anjing dan babi tanpa ada apa-apa sebab, hukum ni haram. Sebab dalam kaedah kita kata atalattuhu bin najasati haramun. Sengaja mengotorkan diri dengan najis, hukumnya haram. Anjing ni adalah juga beberapa keadaan syariat kita benarkan guna. Antaranya untuk memburu binatang. Kalau kita jenis pergi memburu kat hutan ke, anjing ni binatang yang boleh dilatih untuk kejar binatang buruan. Allah Ta'ala benarkan yang macam ni. Allah Ta'ala kata wal mukallibina wal mukallibina minal jawarihi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan juga anjing-anjing yang sifat dia boleh menerkam binatang dan membunuh binatang tersebut. Dia kata yang mana kamu latih mereka, yang asalnya Allah Ta'ala yang didik ataupun Allah Ta'ala yang bagi ilham perkara tersebut. Dalam surah Al-Ma'idah. Ini Allah Ta'ala benarkan. Begitu juga anjing yang jaga tanaman, bukan tanaman, jaga binatang peliharaan macam kambing. Anjing ni dia boleh, kalau dia latih, kalau bawa kambing-kambing kita tu pergi meragut dekat satu padang ragut, dia boleh bawa kan. Yang ni pun dibenarkan dalam syariat. Dan juga dalam satu riwayat Sayyidina Abu Hurairah kata boleh juga anjing yang jaga tanaman, kebun. Kebun kita dah bela, dah jaga punya dah lama, nak bagi berbuah, kita baru nak ambil hasil, besok tengok-tengok lebur kan. Ada orang Kedah kata kawak. Kawak maksud pencuri lah. Kawak mai masuk kan. Kita pun susah hati, geram kan, kata jenuh lah, kita dah keluar modal baja semua, punya dah banyak, sedap-sedap je kawak ni duk ambil buah. Jadi kita pun pasanglah seekor 2 ekor anjing untuk jaga kan. Kawak nama itu dia menjerit kan. Dia anjing panggil apa? Menyalak. Menyalak. Dia menyalak tu, mencuri pun tak berani nak main. Tak tentu juga anjing ni kadang curi bawa daging kan, senyap. Bawa daging, dia terima kasih siap. Itulah payah dia. Tapi nak kata dibenarkan. Dalam satu hadis Nabi kata man yaqtana kalban ghaira kalbi saidi wa kawil hirasati
yang qusu min ujurihim kulla yawmin qiratun. Siapa yang bela anjing selain daripada anjing buruan ataupun anjing yang menjaga binatang macam binatang ternakan tadi, maka kurang pahala dia, hilang pahala dia setiap hari satu qirat. Satu qirat ni, satu riwayat lain Nabi kata seperti gunung Uhud. Habis pahala macam tu saja, rosak habis. Sebab anjing ni binatang najis. Jadi kalau tak ada keperluan bela tu, habis apa ni, pahala lagu tu saja. Nampak tak? Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi bila diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Umar, diriwayatkan kepada tabi'in dan anak murid dia, ada di kalangan mereka yang kata, aku pernah dengar Abu Hurairah kata, begitu juga Nabi kata, apa ni, anjing yang menjaga tanaman. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar kata, rahimallah Abu Hurairah, kana lahu apa lafaz hadis tu, dia kata Allah Ta'ala merahmati Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah tu ada ladang tanaman. Ada ladang tanaman. Maksudnya ulama kata bila mana Sayyidina Abu Hurairah tu ada ladang tanaman, dia lebih mengetahui hukum boleh atau tak boleh bela anjing. Sebab sudah tentu dia minta fatwa pada Nabi SAW. Tapi yang Sayyidina Abdullah bin Umar ni, dia dengar hadis Nabi, tapi habaq tu je. Anjing yang dibenarkan anjing buruan dengan anjing yang jaga binatang ternakan. Tapi Sayyidina Abu Hurairah kata begitu juga anjing yang dibenarkan anjing yang jaga tanaman, jaga kebun. Jadi Sayyidina Abu Umar kata Abu Hurairah dulu ada kebun. Jadi maksudnya dia lebih mengetahui, dia lebih tahu hukum ahkam fatwa berkenaan dengan jaga kebun. Baik. Jadi itu yang nak masukkan sini. Anjing ni kalau saja-saja kita duk main peluk apa semua, tak pasal-pasal. Sebab apa? Sebab kononnya kita pencinta alam, pencinta binatang. Tak, memang kita cinta binatang tu satu cerita, tapi hukum syariat nak kena jaga juga. Nampak tak? Bukan boleh saja-saja nak peluk, cium, bergambar, buh dalam Facebook. Ini syariat Islam kita kan. Dia hukum dia haram. Nampak tak? Haram dengan dalil-dalil dia. Memang ya, saya tak nafikan dalam mazhab Maliki dia pun tak lihat najis, tapi dia mukhalafah, bertentangan dengan mazhab jumhur. Memang tak menafikan tuan-tuan, fatwa kadang-kadang dalam mazhab lain ini boleh jadi ada bertentangan dengan fatwa kita. Tapi para ulama bersepakat, pertamanya, barang siapa yang sengaja dia mencari-cari fatwa yang mudah-mudah, dia tahu kat sana ada pendapat Imam Malik mudah, dia nak ambil pendapat ni. Di sana pendapat Imam Abu Hanifah dalam bab ni mudah sikit, dia saja ambil ni. Time pendapat yang berat dia tak mau ambil. Dia ambil yang ringan-ringan saja. Dan ulama mengatakan sepakat bahawa perbuatan itu adalah haram. Siapa yang sengaja mengambil rukhsah, dipanggil tatabbu'ur rukhas, sengaja mencari-cari keringanan dalam syariat ni berdasarkan mencari fatwa-fatwa ulama yang buah, ini hukumnya haram. Khilaf di kalangan setengah ulama tentang adakah orang ni fasik ataupun tidak. Nampak tak? Sebab Imam, tak salah saya, Imam Ibn Hajar mengatakan fasik. Fasik ni maksud dia hatta tak jadi saksi mahkamah. Orang kata kenapa tak jadi saksi mahkamah? Kenapa hakim tu nak saksi dia? Sebab dia ni suka jenis cari fatwa yang mudah. Asal mana mudah dia ikut. Yang berat sikit tak mau ikut. Ni tak boleh. Nampak tak? Jadi kita, dan keduanya pula tuan-tuan, masalah berpegang pada mazhab negeri satu negara, satu tempat. Ini sepakat ulama dulu. Wajib kita berpegang pada mazhab, sesuatu mazhab yang diamalkan pada satu tempat tersebut untuk mengelakkan fitnah dan juga untuk dipanggil apa, untuk mengaturkan hukum akam syariat itu dalam satu kawasan itu supaya mudah. Kalaulah saya hari ni balik dari Sudan, mentang-mentang saya belajar Sudan, saya belajar dengan ulama-ulama mazhab dia pun Maliki. Saya buka kitab fiqh Maliki kat surau ni tuan-tuan. Baca kitab ni, saya kata makruh baca bismillah dan al-Fatihah. Tuan-tuan, makruh tuan-tuan. Contoh ni contoh kan, jangan nak fikir ustaz kata. Ni baru nak bagi contoh ni. Ni contoh ni saya mengajak fiqh Maliki memang kata lagu tu. Makruh baca bismillah. Lepas tu saya kata, tuan-tuan, ini Imam Malik tuan-tuan. Imam Malik tahu tak siapa? Guru Imam Syafi'i. Maksud dia nak habaq kata lagi terror kot. Lagu tu lah kan. Jadi tuan-tuan pun tercengang dengar kan. Kata, ya tak juga. Make sense juga ustaz ni mengajak kan. Lepas tu dah lagi ada yang jadi imam dekat mana-mana tempat, dia terus Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Orang masjid tu semua dah belajar dengan ustaz lain. Bismillah hukum dia wajib. Baca al-Fatihah. Kalau tak baca bismillah, al-Fatihah tak sah. Bila al-Fatihah tak sah, solat tak sah. Jadi ikutlah imam ni terlupa.
Tegaklah, subhanallah. Dia buat keras lagu tu juga. Rakaat kedua pun dia buat lagu tu juga. Orang mufarakah. Lepas tu mestilah orang komplain. Tok Imam kata, awak tak baca bismillah. Awak makruh baca bismillah, hang tak tahu kah? Bila mana pula makruh kata, hang tu lah tak mengaji. Oh, dia tunjuk pandai. Hang tak mengaji. Aku ni mengaji, Ustaz Nizam mengajar. Kitab apa orang mengajar ni? Mukhtasar Akhdari. Kitab hebat. Fiqh Maliki. Hampir mengaji fiqh Maliki kat Malaysia. Siapa? Hang nak belajar fiqh Maliki, hampir duduk Afrika sana. Duduk Afrika sana orang mazhab Maliki. Pergi mengaji sana tak apa. Sebab apa? Bukan kita kata fiqh Maliki tak betul. Fiqh Maliki betul juga. Dekat India, dekat Pakistan sampai ke Turki, depa mazhab Hanafi. Nak kata fiqh depa salah, fiqh depa salah. Tak, fiqh depa betul. Tapi kita pun fiqh kita betul juga. Cuma ni masalah khilaf, masalah ada perbezaan pendapat di kalangan ulama sebab dalil daripada Quran dengan hadis ni bukan semua dalil dia jelas. Bukan semua saya kata. Masalah usul macam solat 5 waktu, ni tak ada khilaf, tak ada salah pendapat. Tak ada mana-mana imam lain kata solat ni ada 6 waktu. Tak ada pendapat ni sebab ni masalah usul. Masalah yang jelas. Tapi masalah macam tu lah, baca bismillah ni kena baca ke tak kena baca. Sebab ada riwayat hadis, para sahabat kata Nabi SAW memulakan Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi apa kita faham pada hari ni? Nabi tak baca bismillah ke? Dia ada yang faham lagu tu. Tapi ada sahabat yang ada yang riwayatkan bahawa aku pernah sembahyang sebelah belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, mereka baca bismillahirrahmanirrahim. Ni hadis ni nak kata macam mana pula? Jadi kat situlah ulama besar ni dia yang melihat hadis-hadis ni dan tengok pula amalan di kalangan mereka, di kalangan ulama-ulama besar ni. Kemudiannya apa yang mereka buat? Ulangan tabi'in jumpa Imam Syafi'i kata, Imam Sa'id bin Musayyab contohnya, mereka baca bismillah. Tunjukkan mereka bahawa mereka mereka beramal daripada sahabat. Macam itulah nak kata kan. Masing-masing ada hujah. Jadi kita supaya tak jadi celaru, tak jadi fitnah, tak jadi huru-hara kat tempat kita kena pegang satu mazhab. Dan masalah ni macam contoh macam baca bismillah tadi kan. Masalah yang kalau kita saja tak baca bismillah jadi huru-hara. Melainkan beberapa fatwa yang ahli majlis fatwa ataupun kerajaan kita yang melihat ada sesuatu maslahah untuk taklid mazhab lain, tu mereka berhak demi masalah negara. Contohnya bayar zakat pakai duit. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab Maliki tak boleh, mazhab Hambali tak boleh bayar zakat pakai duit, kena bayar pakai beras, makanan asasi. Tapi sebab apa kita dalam masalah kita ikut mazhab Syafi'i? Sebab ahli majlis fatwa dah bincang semua maslahah nampak lebih dekat membayar pakai duit. Sebab boleh jadi orang miskin beras ada tapi duit tak ada, kita bayar juga nak ikut mazhab Syafi'i pakai beras, jadi boleh jadi ada satu mudarat. Sedangkan maksud dalam memberi zakat untuk mengkayakan dia, menyenangkan dia, boleh jadi berat pula dia. Sampaikan dekat Saudi, guru saya cerita, mereka keluarkan fatwa bayar pakai gandum. Sedangkan orang miskin pakaian tak ada, minyak masak tak ada apa semua, orang kaya bayar pakai gandum. Dia pun tak tahu gandum dah banyak, betul tak tahu apa, dia pun nak jual. Dan bayar tadi pula beli balik, beli dengan harga murah. Nampak tuan-tuan? Beli harga murah, buat untung pula gitu. Jadi tak tercapai maksud zakat tu. Jadi di sinilah bukan kita yang keluarkan fatwa, majlis fatwa yang keluarkan. Melihat maslahah untuk ikut mazhab Hanafi yang membenarkan bayar pakai duit. Ni tak apalah. Tapi kita nak buka open, suruh orang ikut di mazhab mana tuan-tuan mahu. Ni jadi kerosakan besar nanti. Bergaduh dalam masjid sebab imam yang ni tak mau baca bismillah, dan yang imam ni pula kata tak, makmum ni pula kata tak payah baca al-Fatihah langsung. Makmum datang tak payah baca bismillah, tak payah baca al-Fatihah. Ikut mazhab mana ni? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, kalau imam solat berjemaah, makmum tak boleh baca al-Fatihah langsung. Senyap ke? Dengar. Sedangkan dalam mazhab jumhur wajib baca al-Fatihah. Al-Fatihah tak solat tak sah. Kan celaru benda ni. Nampak dia celaru. Jadi macam itulah tuan-tuan, kita kat Malaysia dah pegang lama dah mazhab Syafi'i kita. Babi, anjing najis. Nampak no? Dan memang ada hadis banyak, memang anjing ni binatang yang bukan nak bela-bela suka-suka nak jadikan binatang peliharaan macam Mak Salih duk buat pet dia kan. Tapi kerana terpengaruh budaya barat apa semua, dengan syubhat yang dibuatkan oleh golongan dengan nama pencinta haiwan lah, hak asasi manusia lah, macam-macam apa semua ni, dah tiru style pakai tudung tapi bergambar dengan anjing, buat dalam Facebook. Apa tujuan ni? Ni apa benda? Ni semua jalan-jalan nak meneraikan ikatan Islam, syariat Islam. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis,
Nabi kata la tunqadunna ural Islam urwatan urwatan. Akan terlerai ikatan Islam ni satu ikatan sikit demi sikit akan terlerai. Nabi kata kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Tiap kali ikatan Islam ni terlerai, manusia yang nak pegang pada agama ni peganglah mana yang berbaki. Nak pegang yang mana tinggal tu. Nabi kata awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah. Benda pertama sekali yang terlerai dalam agama Islam ni adalah hukum. Hukum pemerintahan Islam. Tu awal lagi. Zaman sahabat lagi dah mula dah. Di mana asal dulu bila Rasulullah wafat, pelantikan khalifah pengganti Nabi berdasarkan syura. Dan syura ni bukan demokrasi. Bukan pemilihan siapa suka. Hampa suka pemimpin mana pilih. Macam itulah yang kita buat sekarang, demokrasi kan, pilihan raya. Asal dulu syura. Syura ni maksudnya ada ahli syura dia. Ahli syura ni bukan sebarang orang, ulama, orang yang soleh, orang yang memang mata dia tengok akhirat. Tengok kalau pilih dia ni akhirat kita macam mana, syurga ke neraka kena masuk. Jadi depa ada bincang dan depa ni lah pilih calon, kemudiannya depa ni akan musyarat sekali lagi tengok calon mana yang betul-betul layak. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, Sayyidina Umar dilantik berdasarkan syura juga. Ahli sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul alim, faqih, ahli akhirat. Kemudian bila Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Umar sendiri lantik majlis syura 6 orang. Ketua syura dia Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dan antara ahli syura dia Sayyidina Abdullah bin Umar sendiri sebab dia sangat alim, faqih. Tapi hatta Sayyidina Umar dah pesan dia, hang salah seorang ahli majlis syura, tapi jangan sekali-kali hang tu jadi pemimpin. Maksud dia, hampa ni 6 orang ni okey calon dan juga musyarat, tapi hang jangan minta nak jadi pemimpin. Bincang-bincang Sayyidina Osman, tak apa. Lepas Sayyidina Osman meninggal kena bunuh, semua orang nak salam nak bai'ah Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali marah mula-mula. Dia kata hampa jangan nak buat pandai-pandai. Maksud dia kalau ikutkan ramai yang pengikut Sayyidina Ali itu semua nak kata Ali kamu dah pemimpin. Sayyidina Ali marah. Ni bukan pilihan raya ni. Bukan setiap pilihan raya. Sayyidina Ali kata tidak layak yang menyatakan kepimpinan masa ini melainkan pertama sekali ahli Badar. Ahli peperangan Badar. Siapa yang tinggal ahli Badar ni? Mereka ni Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala redha pada mereka. Datang ahli Badar, semua sepakat, wahai Ali, kamulah pemimpin kami. Bila dah ramai bai'ah, barulah Sayyidina Ali akur perkara tersebut. Tu pun ada sahabat tak setuju. Itu tak mau cerita panjang. Sampailah bila terbunuh Sayyidina Ali, naik Sayyidina Hasan atas syura tersebut. Tapi Sayyidina Hasan dah lihat dah bahawa dia adalah khalifah yang terakhir sekali yang dipilih dalam bentuk syura. Kemudian ini akan bermula era pemerintahan secara raja, secara monarki. Siapa yang raja pertama? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila naik Sayyidina Muawiyah, pusat pemerintahan di Syam, dia tahu dah terlerai dah satu ikatan Islam yang pertama sekali, iaitu pemilihan kepimpinan berdasarkan syura. Habis. Naik Sayyidina Muawiyah, mulalah era pemerintahan sistem raja. Raja ni maksud dia lepas dia mati, anak dia pula, anak keturunan semua. Ini pertama sekali, nak kata zaman sahabat kita dah mula dah. Nampak no? Nabi kata pertama sekali yang akan terlerai al-hukmu, hukum. Sampailah hari ni jatuh khilafah Uthmaniyah, apa persatuan Islam dah tak ada. Nampak no? Dibuatkan federal border. Iraq hang punya pasal, Syria hang punya pasal, Saudi hang punya pasal. Tengok Palestin kena hentam, sebelah sana negara Arab buat donor lah, buat takhiran dia. Boleh teriak je lah, orang ada simpati duk teriak saja. Tapi tak boleh buat apa. Sebab apa? Dah ada border ni, federal border. Pernah satu masa dulu dalam Facebook punya cerita lah, dia pun tak tahu pernah cerita ke tak, kat surau ni ada seorang orang Arab, saya pun tak tahu siapa dia share gambar solat hajat dekat stadium Kota Baru Kelantan. Solat hajat yang masa tu almarhum Tok Guni Aziz hidup lagi. Semua saya tak tahu masa tu siapa imam, mungkin Tok Guni Aziz sendiri lah, ataupun biasanya kalau dulu Tok Guru Haji Hashim Pondok Bersih Tumbuh Hidup, Tok Guru Aziz dia akan bagi Tok Guru Haji Hashim jadi imam. Tapi nak kata, kita pun maklum lah kalau solat hajat kat stadium Kelantan tu punya ramai macam mana kan, ramai berlimpah. Jadi ada seorang Arab, saya pun tak tahu dia dapat gambar ni dari mana, dia share dekat Facebook dia tengok, lihat, dia kata solat berjemaah di stadium di Malaysia. Tapi dia tulis dalam bahasa Arab lah. Dia kata subhanallah. Dia kata nak cari pemandangan macam ni, dia kata di tanah Arab memang tak ada. Dia kata lagu tu lah. Dia tengok orang Malaysia dia buat. Dia tulis lagu tu lah lebih kurang. Tapi tiba-tiba ada seorang Arab jugalah komen bawah ni. Dia kata,
Dia kata orang Malaysia, orang Indonesia ni memang terkenal, ramai depa orang Islam, ramai semua. Tapi depa ni mana dalam isu Palestin, dia kata, mana depa? Awak tak main Palestin, bantu rakyat Palestin, dia kata. Seorang tu tulis lagu tu. Kita baca pun nak tepuk dahi juga kan. Tapi tak ada saya nak jawab. Ada orang Arab bawah satu lagi tu tolong jawab. Dia tulis kata apa? Dia kata, hang tanya orang Malaysia yang duduk beribu kilometer daripada Palestin, kata. Orang Malaysia, orang Indonesia beribu kilometer. Hampa duduk sebelah Palestin, hampa mana? Saudi mana? Kata. Orang Syria mana? Kata. Orang Jordan mana? Hampa duduk cakap orang Malaysia pun ni jauh kan? Dia kata. Hampa duduk malu sikit lah, kata. Hampa tu mana? Tu dah dia, kesan dia. Tapi waktu saya tulis juga lah bawah tu, saya kata, Alhamdulillah, memang secara faktanya, datanya, Malaysia adalah penyumbang terbesar. Malaysia adalah penyumbang terbesar bagi kebajikan-kebajikan, sekolah dan juga hospital, ubat-ubatan, makanan, bantuan macam-macam kepada Palestin. Kita paling ramai kan dia. Bukan kita nak berbangga, tapi kita kata benda ni tak perlu advertise, tak perlu nak bincang-bincang. Sebab kita buat kerana ukhuwah fillah. Dan persaudaraan kita kerana Allah SWT. Tak perlu nak declare benda tersebut. Alhamdulillah. Itu yang kita mampu buat. Kita dah buat. Alhamdulillah. Berapa banyak. Malah kita pun tahu ada beberapa kan, warga Malaysia yang duduk di sana siap biasa berbantuan. Nampak no? Tapi itu semua yang kita kata tadi lah, ikatan Islam yang dah mula terlerai, dah terlerai lama. Dah tak boleh buat apa. Jadi Nabi kata, kullaman intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Bila dah ikatan ni terlerai, maka kita boleh pegang mana yang tinggal. Macam tadilah, kita kesatuan Islam dah tak ada orang. Sebab dah jadi semua negara masing-masing. Tapi mana kita boleh buat, kita buat. Mana kita buat. Tapi Nabi kata yang akhir sekali, yang terakhir sekali akan terlerai adalah solat. Kalau solat ni memang dah tak ada, habislah. Islam dah tak tinggal apa dah. Nampak? Jadi antara fitnah nak meleraikan Islam ni macam tu lah. Nak mula nak normalisasikan maksiat, normalisasikan hukum ahkam, nak membangkitkan isu khilaf. Isu khilaf ni untuk merobohkan benteng syariat kita yang asal dia dalam mazhab kita pegang macam ni. Macam pegang anjing tadi lah, saya kata tadi. Memang tak nafikan. Kalau nak cari jalan, ada dia yang kata fatwa boleh pegang anjing. Faham tak? Tapi saja, benda ni saja diambil untuk apa? Untuk nak normalisasikan. Tak apa, boleh pegang anjing, boleh peluk anjing. Betul naik dapat anjing, babi pula. Lepas tu dah mula boleh bela, mula pegang, betul bela. Jadi kawan. Lepas tu mula kata tak payah samak. Nak kata macam tu lah, alah tak apa, bersih lah, tak payah samak semua. Lain kali babi, lepas tu makan babi. Dia macam tu lah. Dia meleret, nak jadi merungkaikan, nak habiskan ikatan Islam tu habis. Sebab itulah tuan-tuan, ada satu hadis juga Nabi SAW sebut. Seingat saya hadis ni diriwayatkan Imam At-Tabrani. Nabi SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Nabi kata ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi ini satu kumpulan ulama yang panggil udul. Al-udul plural jamak berkataan adil. Dan makna adil adalah ulama yang dia bukan sekadar ada ilmu, tapi dia beramal dengan ilmu dia. Dia bersifat Rabbani. Rabbani dia boleh nampak dia seorang alim, tapi dia beramal dan dia ada nampak tanda-tanda dia seorang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Melalui kata-kata dia, melalui perbuatan dia, melalui kehidupan dia. Nampak no? Perbuatan dia tidak mendustakan kata-kata dia. Apa yang dia cakap, benda itulah diri dia. Ini ulama yang adil. Nabi kata mereka ni sebenar-benarnya yang membawa ilmu agama ini. Guru-guru kami mengatakan bahawa hadis ni memberi makna Al-Quran dengan sunnah. Maksudnya Al-Quran dan hadis Nabi yang semua Allah Ta'ala pelihara sampai akhir zaman. Al-Quran memang takkan berubah. Dan juga hadis-hadis Nabi ni, Alhamdulillah, ada ulama-ulama yang sentiasa jaga mana hal yang sahih, mana yang dhaif. Akan sentiasa jaga mana yang palsu kan. Daripada apa? Daripada penyelewengan orang. Tapi Quran dengan sunnah saja ada sampai hari kiamat tak cukup. Sebab apa? Sebab boleh jadi kefahaman tak betul. Sebab tu perlu pada ulama yang Nabi kata ni akan bawa ilmu ini setiap zaman. Maksud dia, mereka bukan setakat bawa Quran dengan sunnah, kefahaman bagaimana faham ilmu ni, faham Al-Quran dengan sunnah ni. Nampak no? Setiap zaman. Dan Nabi kata yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Mereka ni, ulama-ulama ni,
mempertahankan ilmu agama ni supaya terpelihara, mereka mempertahankan daripada apa? Tahrif al-ghalin, penyelewengan golongan yang ekstrim. Al-ghalin daripada perkataan ghulu, ghulu melampau, ekstrim. Mereka ni ada, dan mereka ni menyelewengkan kefahaman agama. Mereka pegang ke agama betul-betul, tapi ekstrim mereka yang ada pada diri mereka ni menyebabkan apa yang digambar pada agama tu sesat. Nanti saya terangkan siapa mereka ni. Tapi Nabi kata ada pula satu lagi golongan, Nabi kata wantihal al-mubtilin, dan mereka juga mempertahankan ilmu agama ni daripada intihal al-mubtilin. Intihal maksudnya nak merungkaikan, nak merosakkan, nak membatalkan agama ni, dan golongan ini dipanggil mubtilin, golongan yang nak membatalkan agama. Dia nak rosak agama, dia nak bagi agama ni tak ada. Dan yang ketiga Nabi kata wa ta'wilal jahilin, dan mereka mempertahankan ilmu agama ni daripada pentakwilan, maksud dia penafsiran golongan yang jahil. Maksudnya ada orang yang semangat pasal agama, tapi dia tak ada ilmu, dia malas mengaji, dan dia tak mahu susah faham ilmu dalam-dalam ni, tapi dia cakap pasal agama juga. Jadi dia pun buat penafsiran dia. Jadi nampak macam bagus, tapi sebenarnya habis sesat mereka. Jadi ulama yang Nabi SAW kata tadi, udul ni, mereka ni yang jaga ilmu agama daripada 3 golongan ni. Siapa golongan pertama yang Nabi kata sebagai ghalin? Mereka ni golongan-golongan yang berwatak Islam. Dan kadang-kadang slogan-slogan mereka kembali pada Al-Quran, kembali pada sunnah. Tapi habis semua pendapat ulama lain dan semua yang tak serasi mereka, mereka tolak tepi jauh. Dan mereka nak ikut pendapat mereka yang ekstrim. Sampailah wujud golongan-golongan yang ekstrim sangat. Mungkin tuan-tuan tak nampak sangat golongan macam ni kat tanah Malaysia kita ni. Tapi saya tengok di tanah Arab cukup banyak. Memang sedih sangat. Mereka ni banyak golongan-golongan muda belajar agama sendiri. Guru kami, ulama-ulama besar yang memang alim, sangat alim, dan mendalam pun mereka tak ada respect langsung. Mereka nak ikut kepala mereka saja, sebab mereka ada fahaman yang ekstrim. Sampai yang mereka ni rasa mereka saja betul, selain daripada mereka bukan sekat tak betul, malah lain pada pendapat mereka, mereka hukum syirik, mereka hukum sebagai bid'ah, mereka hatta hukumkan kafir dengan mudah sekali. Sampai saya lihat sendiri bagaimana dengan mudahnya mereka ni menghalalkan darah orang yang tak sependapat dengan mereka. Banyak golongan ni dekat tanah Arab. Memang takut, menakutkan. Dan tersebar di universiti-universiti. Dan mereka ni gulu melampau. Dan golongan kedua yang Nabi kata wa intihal al-mubtilin, golongan nak membatalkan agama ni, saya nampak golongan liberal. Pun ramai juga kat tanah Arab. Yang ni memang ramai juga kat Malaysia. Tuan-tuan. Dan golongan yang liberal, mereka nak kalau boleh Islam ikut acuan mereka yang tak payah pakai tudung, kan, tak payah solat. Kata ikutlah semua orang, kan, nak solat, orang apa Islam kalau dia tak mau solat, suka hati dia lah. Buat solat macam tu. Kalau anak-anak tu tak solat, mak ayah jangan nak pukul ya. Kalau pukul kotan ke apa semua, budi kita kena pertahankan anak-anak ni. Bagikan apa ni, bagi apa dia panggil tu, bagi khidmat guaman, supaya lawan mak ayah sendiri, sebab mak ayah kita nak rotan kita contohnya. Ini golongan liberal, cukup bahaya juga. Sampailah mereka punya dahsyat nak membenarkan apa, hak murtad. Ini mubtilin, nak rosak agama, nak katalah kali agama tu bagi nama saja Islam, tapi suka hati hang nak buat apa. Nampak tak? Mana-mana kelab tak bagi pun tuan-tuan, orang macam tu, betul tak? Tuan-tuan, kalau kita masuk kelab, katalah, saya pun tak tahu kelab apa, nak bagi contoh lah ni. Kelab kereta Myvi contoh kan. Seronok tengok geng-geng kita kelab Myvi. Aku nak masuk juga. Baik, kita hang pakai kereta apa? Aku pakai kancil. Mana boleh kereta. Betul tak? Hang kena pakai Myvi baru boleh masuk kelab Myvi kan. Kata tak apalah, kata aku nak masuk kelab Myvi, tak apa aku pakai kancil. Mana kelab Myvi bagi, betul tak? Tapi macam itulah orang liberalnya kepala otak. Betul tak? Depa kata aku nak orang Islam tapi aku tak mau solat. Suka hati aku lah. Mana boleh, Islam kena solat. Nampak? Tapi macam tu, orang liberal ni lebih kurang itulah. Dia pakai kancil nak masuk kelab Myvi. Lebih kurang aku tu. Betul tak? Baik. Bahaya. Alhamdulillah, masa saya mula-mula pindah sini, dalam setahun saya ambil peperiksaan tauliah negeri Perak. Lepas tu hari penyampaian tauliah tu, almarhum Tan Sri Harusani hidup lagi masa tu. Tapi dia dah uzur, dia tak larat. Jadi yang bagi ucapan masa tu timbalan
Inilah Datuk Zamri kan bagi timbalan. Masa tu dia ada makluman daripada kami, mereka ni di Jabatan Fatwa ni usaha untuk membawa golongan yang macam liberal tadi ni, Sisters in Islam, apa satu lagi kumpulan G28 ke G25 tak tahu, saya tak ingat. Satu kumpulan pula, geng-geng tu lah yang nak bagi hak murtad kan, macam-macam. Mereka bawa isu ni ke PDRM dan minta PDRM sendiri mengesahkan bahawa mereka ni adalah golongan ekstremis. Jadi bila dia digazetkan dalam undang-undang bahawa golongan seperti ini golongan ekstremis, maka penyebaran gerakan organisasi mereka ni boleh dikira sebagai satu penyalahan undang-undang. Jadi senang sikit. Kalau benda ni tak ada, mereka akan guna apa segala cara sekalipun nak sesatkan orang. Nampak no? Kita hadapi dengan macam-macam golongan nak menyesatkan ni, cukup susah. Begitu juga yang terakhir Nabi kata wa ta'wil al-jahilin, dan pentakwilan orang jahil. Macam tu juga, kita nak cakap pasal agama, kita kena ada ilmu. Kalau tak tahu, kita tanya orang yang alim. Jangan kita buat tahu. Buat tahu tu bahaya. Sebab ilmu agama ni dia amanah kepada Allah SWT, implikasi dia besar. Kan kita suruh orang kata wajib, sedangkan benda tu tak wajib, seolah kita bercakap tentang syariat Allah Ta'ala kan, jadi bahaya. Jadi sebenarnya apa benda yang saya nak sebutkan sini, masa cepat tu, nak sebutkan sini, anjing dengan babi tadi tu sebenarnya kan, dia hukumnya najis dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi saya risau nampak bibit-bibit nak menormalisasikan hari ni untuk nak bagi tak apa, pegang, sentuh apa semua. Dia nak mempromosi agak dahsyat. Golongan ni ada, mereka ada buat grup sendiri. Jadi bahaya. Tapi kita yang belajar ni, kita peganglah tuan-tuan, pegang. Baru pegang anjing dengan sengaja ni hukumnya haram. Kalau terpaksa tak apa, tapi kena basuh. Cara nak cuci dia, seperti yang disebutkan sini, basuh 7 kali basuhan selepas hilangkan ainnya. Maksud dia, kalau sekiranya seorang tu terpijak tai anjing, bukan basuh terus 7 kali tu, tai anjing tu duduk ada lagi kat kaki dia. Hilangkan dulu tai anjing ni. Hilang tu contohnya ambillah tisu ke kain ke apa semua, bagi hilang betul-betul dulu. Lepas tu basuh, bagi hilang bau dia apa semua. Ingat kan, hilangkan dengan kain semata-mata, dia hanya hilangkan objek saja, tapi belum bersihkan lagi. Sebab yang membersihkan mesti wajib dengan air. Okey, tapi cuma kita nak mudah, nak bagi senang hilang tu, kita kautlah dengan tisu ke, dengan kain ke apa semua, ataupun kita tembak dengan ayak kan, tembak dengan ayak bagi dihilang macam tu. Bagi hilang dulu dia punya 3 sifat najis tu, iaitu warna, rasa dan bau dia. Bila hilang, barulah basuh 7 kali. Nampak? Baru basuh 7 kali. Kalau ikutkan najis yang mutawassitah, najis yang pertengahan, kalau dah hilang 3 sifat tu tadi dengan air semata-mata, dah bersih dah. Tapi nak kata najis mughallazah ni, dia berat. Dia berat. Jadi selepas hilangkan air najis dia, barulah basuh 7 kali. Dan satu daripada 7 tadi tu mesti dengan tanah. Dengan tanah di sini sama ada kita lumukkan tempat tu dengan tanah, kemudian kita basuh pun boleh juga, ataupun kita campurkan ayak dengan tanah dengan kadar sekurang-kurangnya ayak ni dikeruh. Dia keruh dengan ayak tadi. Betul, kita basuh dengan ayak yang bercampur dengan tanah tadi. Kemudiannya sama ada kita nak basuh kali kedua, ketiga, ataupun sampai kali ke-7 pun tak apa. Tapi seafdalnya jangan kali yang ke-7. Sebab bila kita basuh kali ke-7 dengan ayak, dengan tanah, maksud dia apa? Dia akan berkesan dengan tanah. Jadi nak kena bilas dengan ayak bersih pula, jadi ke-8 pula. Nampak tak? Jadi buatlah yang kali kedua, 3, 4, 5, 6 contohnya. Boleh faham no? Jadi insya-Allah bersih. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi kata, sekiranya bekas salah seorang daripada kamu ni dilati oleh anjing, maka buang ayak tu dulu, Nabi kata. Kemudiannya basuh bekas tersebut 7 kali basuhan, dan salah satu daripada basuhan tersebut dengan tanah. Dan riwayat basuhan yang pertama tu dengan tanah. Jadi hatta ulama mengatakan bahawa kalau sekiranya lidah anjing ni pun hukumnya najis, maka apatah lagi najis dia, apatah lagi air kencing dia, apatah lagi badan dia seluruhnya hukumnya najis. Baik. Dan babi lebih buruk, lebih teruk daripada anjing. Sebab anjing sekurang-kurangnya ada juga dalam hal keadaan dibenarkan untuk pakai dia. Macam anjing buruan tadi. Babi dalam syariat Islam dibunuh secara mutlak. Secara mutlak. Maksud dia tak ada kita kesian kat dia, kita halau. Syuh. Sedangkan kita boleh bunuh
terhalau macam tu saja. Tak, patutnya kita pergi bunuh dia. Tapi cuma kita tak dapat bunuh tu sebab tak ada senjata, kan? Ada kayu baseball contohnya kan. Katuk babi tu kepala tu kita kena rodok balik kan, kena naya pula kan. Jadi terpaksa lah bersembunyi kan, tunggu dia belah lagu tu. Tak apalah. Tapi maksud dia kalau kiranya binatang babi ni ada, kita ada kemampuan pakat kat kampung kena bunuh ke, bunuh. Renyah noh, lepas tu nak kena buang bangkai dia pula. Satu hal. Mana pula nak buang. Tapi ada saya dengar kadang orang minta upah kan. Ambil kan, buang kan. Boleh juga macam tu. Kat Kuala ni cukup banyak lah. Subhanallah. Kerap tu tengok apa ni, kena belah lori kot malam-malam. Kadang-kadang ya dekat depan ni cukup banyak lah. Ya. 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 Contoh macam puasa ya. Tarawih malam pertama ada macam ini. Malam kedua macam ini. Mana yang tahu tu benda? Ya. Tapi tak sebut. Jadi kita buat. Ada memang ada. Baik, ni masalah ni Mak dia saya nak cerita panjang sikit. Dia macam ni. Pertamanya, sebab itulah tuan-tuan, bab amalan ni kita kena ambil terus daripada kitab yang dah ulama tinggal ni. Macam kitab fiqah ni untuk amal ni, kita apa yang ada kitab macam ni, kitab fiqah ni kita amal terus. Sebab kalau kita nak bincang ilmu hadis, lagi dia jadi lagi pening kepala. Sebab kadang-kadang melemahkan hadis ni bukan sepakat. Jadi kat tu orang, bukan semua ulama sepakat hadis tu lemah. Sebab apa? Ni kalau cerita ni panjang. Kalau cerita ni memang panjang. Sebab punca lemah hadis sebab apa? Sebab kadang-kadang ada seorang perawi hadis tu, ulama ni kata dia lemah hafalan. Tapi kadang-kadang ada ulama ni kata tak. Ini macam mana? Sebab tu kadang-kadang kita kata hadis ni lemah di sisi kadang-kadang Imam An-Nasa'i, tapi tidak di sisi Imam Tirmizi. Macam tu pula. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau saya nak buka cerita tentang ilmu hadis ni, memang dia akan jadi serabut kepala. Melainkan ahli dia saja. Orang yang betul-betul minat, dia betul-betul mendalam, okey, tak apa kita boleh sembang. Sedangkan kita ni, apa kita dituntut sekarang? Kita dituntut untuk amal. Boleh faham no? Amal. Contohnya, kita ni masuk bulan Rajab. Okey, kita tengok apa amalan yang digalakkan pada bulan Rajab contohnya. Ataupun nanti bila masuk bulan Ramadan, okey, apa amalan dia? Tarawih. Berapa rakaat tarawih? Macam mana kaedah tarawih? Yang ni ulama sebenarnya dah bincang, punyalah panjang lebar tentang hadis-hadis tadi tu. Tinggal dalam kitab fiqah macam ni, tinggal untuk orang macam kita ni lah. Amal terus. Kena percaya pada ulama ni. Sebab kalau kita buka balik biografi mereka, baru kita tahu bukan sebarang ulama. Imam An-Nawawi ulama besar, tulis kitab. Susah saya nak cerita dalam masa singkat ni. Dan kita macam nak kata halang terus hadis palsu. Okey, memang betul ya. Hadis tu kalau sekiranya hadis palsu, memang kita nak kena sekat terus. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang, tu yang nak kata kan, kat sini hadis ni kadang-kadang, hadis palsu ni kadang-kadang yang buat tu orang Zambala sendiri ni. Kadang-kadang ni ada orang reka hadis, dia pun buat, lepas tu dia sebarkan. Orang tengok bagus, orang tak ada tapis dah, tengok bagus kan. Contohnya hadis baru-baru ni lah viral. Siapa yang bagi tahu pada saudaranya satu kedatangan bulan Rejab, maka haram bagi dia neraka. Hadis ni memang reka tuan-tuan. Tak ada dalam kitab hadis, tak ada palsu langsung. Tapi kadang-kadang ada hadis palsu yang memang ulama tulis kitab hadis palsu. Macam contohnya Ibnul Jauzi, Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi tulis kitab himpun hadis palsu. Itu pun kadang-kadang Imam Ibnul Jauzi dia terlalu straight. Sampai kadang-kadang hadis tu tak palsu pun, tapi dia letak kategori palsu. Nampak tuan-tuan? Sebab tu saya tak mau buka bab hadis ni. Saya insya-Allah boleh ajak, memang bidang saya bidang hadis sebenarnya. Dah ikutkan. Tapi kalau kita buka nanti tuan-tuan pening. Sebab nak cerita sebab dia hadis apa semua tu pening. Cuma saya kata, sebab tu kita ni dalam konteks memberi kepada masyarakat
Kita baca kitab yang memang tinggal nak amal saja, macam kitab fiqh kita mengaji sekarang ni. Nampak no? Ada pun kalau sekira di sana macam tersebar hadis palsu tentang sesuatu fadilat apa semua, okey, memang betul. Kalau hadis tu palsu Nabi tak sebut, pertamanya tak boleh, haram hukumnya kita beriktikad bahawa ada fadilat kelebihan yang disebutkan pada hadis tersebut. Nampak no? Itu pertama. Tapi kadang-kadang hadis tu palsu pada fadilat tapi tidak pada amalannya. Contohnya Cik Mat cakap tadi, hadis tentang solat tarawih, malam pertama dapat sekian-sekian. Fadilat tu yang palsu. Tapi solat tarawih itu memang sabit dengan syariat. Faham tak? Boleh faham tak? Okey. Jadi boleh jadi orang tak tahu, dia baca tentang hadis tu dapat sekian-sekian. Dia mengharapkan fadilat tersebut. Tapi hadis tu palsu. Tapi kalau dia buat solat tarawih, alhamdulillah dia dapat fadilat, dia dapat pahala tarawih. Cuma dia tak tahu bahawa kelebihan-kelebihan sekarang ni sebenarnya tak sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ini satu perkara. Satu perkara pula, ada satu golongan mereka ekstrim sangat dalam masalah penilaian hadis ni. Hadis tu dhaif. Ingat, dhaif bukan palsu. Hadis dhaif bukan palsu. Hadis ni lemah. Tuan-tuan tahu tak, hadis lemah ni kadang-kadang dia memang hadis tetapi tak cukup kriteria nak jadi hadis tu sahih. Dan hadis sahih bukan senang tuan-tuan. Perawi hadis ni wali-wali Allah. Wali di sudut amalan dia tak pernah bohong langsung. Hatta binatang pun tak bohong. Imam Bukhari tak terima perawi hadis kalau dia pernah bohong binatang. Nak bagi kambing sembelih kan, bagi sini kan datang sembelih. Hatta dia tak terima dah hadis orang ni. Jatuh sekali Imam Bukhari. Nampak? Tapi bukan ni kata dia tak soleh. Kadang-kadang dia orang macam ni tipu binatang, tapi dia gamak tipu nama Nabi SAW. Dia tak gamak sebab dia tahu masuk neraka. Ini faham tuan-tuan. Tapi nak kata kategori hadis tu pun jatuh sebab ada sifat macam ni. Dan kadang-kadang seorang tu soleh macam wali Allah, tapi hafalan dia lemah sikit. Kadang-kadang silap sikit dia pun terus jatuh dia punya apa ni, dia punya darajat hadis. Jadi sebab ulama nak pastikan betul-betul yang betul-betul confirm Nabi cakap tak berubah langsung lafaz dia kena ada syarat-syarat dia. Itu susah. Tapi kadang jatuh sikit, dia bukan tak hadis, dia hadis tapi dia bukan sahih, itu je. Kemudian ada banyak juga sebab hadis ni dhaif. Ni dalam ilmu mustalah hadis. Dia kadang-kadang hadis tu sebab gharib dia panggil. Hadis tu gharib sebab jalan sanad dia tu sikit. Dia ada satu saja jalan sanad dia, tak ada banyak. Contohnya ada macam-macam lah. Barulah ada hadis tu makin dhaif. Contoh hadis syadz, betul hadis munkar, hadis mu'dal, hadis maqlub, tu ada semua istilah dia. Nampak no? Jadi sedangkan kalau kita terus-terus nak sekat hadis dhaif, ni bukan perbuatan ulama zaman dulu. Imam Ahmad bin Hanbal ada tulis 20,000 hadis lebih dalam kitab dia, 100,000 hadis dalam kitab dia. 100,000 hadis dalam kitab dia, hatta dalam tu penuh hadis dhaif. Sebab apa? Sebab kalau dia ada hadis, dia adalah hadis untuk disampaikan. Dia adalah hadis yang untuk disampaikan. Cuma tak sampai darajat sahih. Apatah lagi hadis tu sekiranya dia hanya tak beritahu tentang fadilat perbuatan amalan tertentu, sedangkan amalan tersebut sabit dengan hadis sahih. Macam saya kata tadi, kalau sekiranya dalam hadis kan tuan, siapa yang berterusan sembahyang duha 2 rakaat, Allah Ta'ala bina satu rumah ni di syurga. Baik, hadis ni mungkin dhaif ada sanad dia, tapi solat duha sabit dengan hadis sahih. Tapi seorang tu dia mengharapkan, kalau aku dapat sebiji rumah kat syurga pun cukup seronok dah. Dia pun konsisten sembahyang duha 2 rakaat dengan harapkan pahala tersebut. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi walaupun tak sabit dengan hadis sahih. Boleh faham tak Cik Mat? Tu saya kata tadi kan, tak mahu sebenarnya bincang ni secara dalam, dia pening pada sikit. Masa dah habis baik, itulah. Baik, cuma kita kena tahu bahawa kita sekarang ni yang dituntut oleh Allah Ta'ala, kita kena amal syariat. Ulama tulis kitab macam ni, sebenarnya ni adalah apa nak kata, selepas saringan apa semua kan, fatwa tu bentang pada kita, kita wajib ambil dan amal teruskan. Itu sebab tu kita belajar kitab fiqh macam ni. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita berhenti sampai sini dulu noh. Tak habis juga bab ni fasal ni.
Saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma wafiqna litiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan fi'lan wa 'amalan. ومن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.